Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so nampak macam aku happy kan? So happy ni bukan happy bersahaja lah. Happy ni happy yang memang betul happy lah. Sebab apa aku happy? Sebab hari ni aku ada peranti terbaru yang baru saja dilancarkan kat Malaysia ni. Aku rasa by the time korang tengok video ni memang betul-betul baru dilancarkan, iaitu Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Wow, best kot. Jadi dalam video ni, apa yang kita akan buat, kita akan unbox kotak ni, kemudian kita akan tengok device tu sendiri, and kita akan tengok juga dia punya spesifikasi yang ditawarkan pada peranti ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Baik, seperti yang korang boleh nampak, kotak dia ni adalah berwarna hitam. So, dekat atas ni dia bagi tahu dia punya main selling dia, iaitu 108 megapiksel punya kamera. Aku tak tahu kenapa nak letak sampai 108 megapiksel kan. Nak ambil gambar, nak sharp macam mana lagi kan. Tapi tak apa, dia bagi. Kemudian kita boleh nampak dia ada 10T kat sini. Kemudian pada bawah ni Pro and 5G. Okay. So, bahagian tepi dia ada tulis sini lah, Mi 10T Pro with easy access to Google App you use most. Amboi, lain macam memang tinggi betul level menyindir dia kan. Tapi tak apa. Okay, so model dekat tangan aku ni adalah model yang dia tak tulis apa-apa pun. So okay, dia tak ada bagi tahu kat aku model yang aku dapat ni model yang variant yang mana. Okay, it's okay. Cuma kat sini apa yang kita boleh nampak, dia ada tulis dekat sini yang mana Mi 10T Pro ni dia support untuk high res audio. So should be okay. Maknanya in terms of pendengaran untuk korang dengar lagu tu should be powerful lah kan. So okay lah. Alright, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita buka, kita tengok apa yang ada dalam kotak. Alright, okay. So dia tulis kat sini design by Xiaomi. So kita keluarkan, kita nampak phone. Okay, kita dah nampak phone kat sini. Tapi tak apa, relax dulu, kita tengok apa ada dalam kotak. So kotak, okay, kotak dia try style buka macam ni. Alright, kita boleh nampak dia ada bagi satu SIM tool injector. Kemudian bila kita tengok kat dalam, dia ada bagi dongle. Alhamdulillah Xiaomi, terima kasih sebab bagi dongle. So bila ada dongle ni, ini bermaksud yang mana dah tak ada lah audio jack dekat Mi 10T Pro 5G ni kan. Okay, so kemudian dia ada bagi buku manual dan dia ada bagi satu casing. So casing dia ni dia jenis silikon lembut punya, tapi dekat bahagian belakang ni dia lain sikit lah sebab dia macam ada frosted, bahagian frosted dekat half of the body dekat bahagian bawah ni. And then korang boleh nampak dia ada logo Xiaomi. Okay, kejap lagi kita akan test pasang tengok dekat phone macam mana dia punya casing ni bentuk dia. So itu kejap lagi lah. Okay, so settle, kita letak tepi ni semua Okay, so now kita nak tengok smartphone tu sendiri. So ini dia tulis kat sini Xiaomi Mi 10T Pro. So antara spesifikasi utama yang terdapat pada smartphone ni, dia letakkan juga dekat bahagian plastik ni, di mana dia bagi tahu yang mana macam aku cakap tadi lah, dia ada 108 megapiksel kamera. Kemudian dia ada 144Hz adaptive sync display, maknanya screen dia tu 144Hz refresh rate, dia memang powerful. Kemudian untuk chipset dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 dan untuk bateri, dia punya bateri adalah 5000 mAh dengan 33 watt fast charger. Alright, so kita letak tepi sekejap, kita tengok betul ke dia bagi fast charger. Okay, so ini adapter, dia bagi adapter. Allah, susahnya. Okay, so ini adalah adapter 33 watt. Sekejap, betul ke ni? 33 watt. Okay, betul. So memang betul 33 watt. Jadi aku perlu ucapkan ribuan terima kasih kepada Xiaomi sebab bagikan satu fast charger dalam kotak. Kemudian dia ada bagi satu kabel, di mana kabel ini adalah kabel USB Type A kepada USB Type C. Alright. So itu saja dalam kotak, tak ada apa dah. Macam biasalah Xiaomi, semua benda simple kan. Okay, so kita dah habis dekat kotak ni, kita simpan. Now kita nak tengok pada smartphone tu terus. Okay, sekarang adalah momen untuk kita buka and tengok macam mana rupa smartphone ni kan. So jom kita koyak. Okay, kita buka. Wow, lawas siut. Okay, so warna phone dekat tangan aku ni adalah berwarna cosmic black nama dia tu. So dia macam ada some kind of reflection dekat bahagian belakang ni, which is dia nampak macam kalau korang pernah pakai dulu smartphone Xiaomi yang dia menggunakan finishing jenis ceramik tu, dia punya reflection tu lebih kurang macam tu lah. Dekat mana? Dekat Mi Mix 2S macam tu kot, tak silap aku kan. Dia pakai ceramik, so dia punya tu memang sama. Nampak lebih kurang sama lah. Dia macam identical lah. Identical? Bukan, no, bukan. Identical
identical. Yes, itu baru betul, wording yang betul. Okay, jadi apa yang korang boleh nampak dekat bahagian belakang ni, dia orang ada letak setup kamera, di mana yang besar ni adalah kamera paling utama sekali, iaitu kamera 108 megapiksel tu. Kemudian dia ada satu kamera ultra wide 13 megapiksel, dan last sekali dia ada satu kamera yang paling useless sekali yang aku rasa tak perlu ada pun dekat smartphone, iaitu kamera makro 5 megapiksel kan. Sebab apa aku kata macam agak useless? Sebab ni lah gambar makro kan, kalau korang perasan kebanyakan smartphone dia orang letak dia punya kualiti gambar lepas korang ambil tu macam tak ada powerful sangat pun kan. Daripada guna kamera makro tu, lebih baik pakai kamera utama, lepas tu crop je. Aku rasa lagi cantik kot sebab boleh nampak dia punya bokeh tu semua kan. Dekat kamera makro ni memang tak dapat lah benda macam tu. So tak apa. Kemudian dekat bahagian sebelah dia ni, aku tak tahu ni dot apa. Dia macam kosong macam tak ada apa. Dan pada bahagian bawah dia tu, kita boleh nampak dia ada LED flash. Kemudian bahagian belakang dia ni, back panel dia ni adalah kaca. Dia kaca, and aku tak tahu, aku sebenarnya amazed lah dengan dia punya finishing dia tu kan. Sebab dia macam ada, aku tak tahu, dia nampak premium lah dekat mata aku lah. And macam tak sangka lah dia akan dijual pada tanda harga jualannya macam tu. So itulah, waktu aku rekod video ni, aku sebenarnya tak tahu lagi berapa harga jualan rasmi untuk Mi 10T Pro 5G ni. Memang aku tak tahu. Apa yang aku tahu, Xiaomi ada bagi rumours yang menyatakan smartphone ni dia takkan dijual melebihi daripada RM2,000. So aku assume yang mana dia akan jual pada tanda harga jualan bawah daripada RM2,000 lah. So hopefully memang benda tu betul menjadi kenyataan lah. Kalau tak, memang kena scam lah dengan Xiaomi kan. Jadi pada bahagian kanan smartphone ni, kita boleh nampak dia ada fingerprint scanner. Kemudian dia ada volume button, which is aku rasa agak bagus juga volume button ni, very clicky. Kemudian pada bahagian atas ni terdapatnya IR blaster, dan kemudian pada bahagian kiri tak ada apa-apa. Kemudian pada bahagian bawah terdapatnya slot SIM, slot pengejasan jenis Type C, dan kemudian dia ada speaker. Jadi apa kata kita tengok sekejap apa yang dia bagi dekat SIM ni kan, sama macam mana dia punya slot dia tu. So kita try tengok dulu. Okay, so malangnya dia tak ada bagi slot untuk micro SD, tapi yang bagusnya korang boleh masukkan dua SIM lah. Dia ada SIM 1 dengan SIM 2. Dan untuk speaker dia ni, Xiaomi menyatakan yang mana Mi 10T Pro ni didatangkan dengan setup stereo speaker. So maknanya satu fire dekat bahagian bawah ni, dan kemudian satu lagi dia fire dekat bahagian earpiece dekat bahagian atas ni, which is earpiece dia ni bila aku tengok, kecil. Serius kecil gila. Aku kejap lagi kita akan test macam mana dia punya sound dia, kita nak dengar. So sekarang ni aku perlu boot up sekejap. Bagi aku masa, aku nak boot up. Lepas tu kita akan terus buat test apa yang boleh tengok lah kan. Itu je lah. So kita boot up dulu. Okay, so aku dah boot up dah, and aku dah download dah semua app yang aku nak pakai nanti untuk review nanti. So apa yang kau boleh nampak sekarang ni dekat bahagian depan ni, Xiaomi Mi 10T Pro ni dia didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 6.67 inch IPS LCD display dengan kadar refresh rate setinggi 144Hz. And untuk pandangan awal aku boleh kata yang mana skrin quality yang digunakan pada Mi 10T Pro 5G ni, dia boleh dikatakan jenis IPS yang berkualiti lah. Sebab apa yang aku nampak, kalau korang boleh perasan juga, warna hitam dia tu memang betul-betul hitam lah, seolah macam korang pakai OLED kan. Sebab yes, aku faham lah, mungkin ada antara korang yang agak kecewa bila pandang dari segi spesifikasi yang ditawarkan pada smartphone ni. Sebab bila kita tengok dekat Xiaomi Mi 9T dulu, dia menggunakan skrin jenis OLED kan. Tapi dekat Mi 10T Pro 5G ni tiba-tiba pakai IPS pula dah kenapa ke belakang pula kan. So itulah dia di antara kelemahan yang terdapat pada Mi 10T Pro 5G untuk versi kali ni, sebab dia gunakan IPS. Actually tak adalah kelemahan. Kalau skrin yang macam ni, aku memang boleh terima lah, sebab tak adalah teruk mana pun. Okey. Jadi apa kata kita tengok dekat dalam setting display kejap. Aku nak tengok dia punya yang refresh rate tinggi tu. Okey, so by default memang dia pakai 144Hz. So dekat sini dia ada bagi satu macam animation lah yang menunjukkan kalau pakai 144Hz, dia punya smooth macam ni. Kalau pakai 90 macam ni. Kalau pakai 60, dia macam ada jerkiness kan. So dah bagi 144Hz kan, buat apa aku nak pakai 90 dengan 60 kan. Lagipun dia punya 144Hz ni dia adalah jenis variable, dia akan bertukar mengikut pada penggunaan korang. So let's say lah kalau korang berada pada kawasan yang tak memerlukan untuk ada higher refresh rate tu, dia akan automatic turun kepada 60 ke ataupun 90 ke, tengok pada kegunaan lah. And even dalam gaming pun, kalau game tu dia support sampai 90Hz je, dia akan gunakan 90Hz. Dia tak adalah akan gunakan 144Hz tu kan. So
benda tu bagus lah sebab dia akan bantu untuk save sikit bateri tu. Jadi apa yang aku nampak 144Hz ni akan lebih kepada untuk penggunaan bila korang nak scrolling lah sebab bila scrolling ni dia nampak lebih extra battery smooth. Maka satu lagi kelemahan bila dia menggunakan skrin jenis IPS ni, so maknanya dia tak ada in-display fingerprint scanner. Jadi sebab itulah dia alihkan fingerprint scanner tu dekat bahagian power button ni. And now kita nak tengok betapa lajunya dia punya fingerprint scanner tu, okey ataupun tidak. Alright, so ready? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So korang boleh nampak memang laju dia baca aku punya cap jari, memang tepat and memang cepat. Tapi itulah, walau macam mana pun aku tetap rindulah dengan in-display fingerprint scanner kan. Tapi tak apalah kalau dia bagi fingerprint scanner yang laju macam ni, should be okay lah. Aku tak berapa nak kisah sangat sebab tangan aku pun dia akan rest dekat tempat ni secara automatik. Jadi sekarang bila aku dah pegang lama-lama ni, jom kita tengok pada belakang. Oh, tengok pada bahagian belakang ni penuh dengan cap jari. Ya Allah. Jadi itulah, bila jadi macam ni, ini bermakna memang dia punya back panel dia ni, kaca dekat back panel belakang dia ni mudah untuk tangkap korang punya cap jari lah. Jadi sebab tu dia bagi casing dalam kotak tu kan. And aku pun bijak, casing tu aku pergi letak balik dalam kotak. Aduh, what a noob. Kejap ya. Aku keluarkan balik. Benda lah kau ni Mok. Buat video dah lama, takkanlah benda ni pun tak reti. Baik, so sekarang aku dah keluarkan dia punya casing dia ni. Apa yang kita buat sekarang, kita lap lah. Kena ada satu kain khas lah untuk lap device ni. Payah lah macam ni. Okey, bolehlah bersih sikit lah So sekarang kita akan pakai casing ni. Jadi bila kita pakai casing ni, dia punya rupa dia lebih kurang macam ni lah. Tak adalah macam nampak cantik sangat kan, sebab bila dia naked macam tadi tu lagi nampak premium, lagi nampak mahal. Jadi bila pakai casing ni dia terus nampak murah sikit lah. Tapi itulah, korang boleh nampak macam aku cakap tadi, dia ada nampak Xiaomi dekat sini. Lepas tu dia frosted. And dari segi dia punya protection pun, dia protect untuk lens kamera and dia protect juga untuk skrin hadapan. So letak macam ni, dia takkan calar lah. Now kita buka balik sebab aku tak suka dia punya casing ni. So maybe kalau korang beli tu kan, untuk sementara waktu tu bila tak ada casing tu bolehlah pakai benda ni. Tapi nasihat aku, belilah satu casing yang elok sikit kan. So tak apa, so kita letak tepi, okay? Now jom kita tengok dia punya quality screen dengan quality speaker dia kan. Mantul ke tak mantul? Sekarang kita akan tengok lah. So apa kata, first kita tengok screen dulu. Kita letak 4K HDR Costa Rica. Ini video memang standard lah. First tukar quality, 1080p, lap sikit. Okay, not bad lah, quite sharp juga lah. So macam korang nampak dia punya hasil warna dia semua, aku memang boleh terima, memang nampak vibrant. Serius lah, nampak macam pakai OLED kot. Vibrantnya. Menarik. Okay, so satu lagi apa yang korang perasan, korang akan nampak ada satu dot dekat tepi ni, which is dot ni adalah dot display untuk dia punya kamera selfie dia lah. So kamera selfie dia adalah bersaiz 20 megapiksel, okay? Alright, so kita dah tengok screen. Okay lah, screen dia aku boleh kata agak not bad lah untuk screen jenis IPS kan. Now kita nak try audio pula. Lagu apa? Okay, aku akan letak pada volume yang tertinggi. Korang boleh dengar sendiri. Aku akan rapatkan dekat aku punya mic, okay? Okay, sound dia memang kuat. Aku boleh terima lah. Tapi pada volume yang tertinggi tu dia macam ada, dia dah mula start ada distortion. And untuk volume, dua-dua speaker ni bunyi dia sama kuat. Cuma untuk low end, untuk bunyi-bunyi yang bassy tu, dia akan keluar dekat bahagian bawah ni. Dekat atas ni dia tak berapa terasa sangat. Jadi untuk siapa yang tertanya kenapa aku tak bagi tahu berapa harga jualan smartphone ni, aku ulang sekali lagi, video ni aku rakam sebelum majlis pelancaran untuk Min 30 Pro 5
5G ni kat Malaysia lah. Jadi apa yang aku tahu sekarang waktu aku rekod video ni, harga jualan dia tu adalah bawah daripada RM2,000. Hopefully betul. Kalau tak betul, Xiaomi scam aku. Maka untuk tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan smartphone ni, nantikanlah aku punya full in-depth review, which is tak lama lagi. Kalau korang ada sebarang persoalan berkenaan dengan Mi 10T Pro 5G ni, korang boleh komen kat bawah. Mana tahu ada komen-komen yang bagus, so aku gunakan input tu untuk full review nanti, okay? So, that's it. Aku rasa sampai di sini. Ya Allah, penuhnya dengan fingerprint. Mampulah, kejap lagi lah kulap. Jadi sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.